Latar belakang isu. Masalah bekalan air yang berlaku di Sepanggar bermula dari awal tahun 2021, iaitu pada bulan Februari 2021. Sepanggar terletak dalam daerah Kota Kinabalu, kampus induk Universiti Malaysia Sabah dan kem Tentera Laut Diraja Malaysia juga terletak di kawasan ini. Penduduk Sepanggar ada memanjangkan aduan kepada pihak Jabatan Air Negeri Sabah, namun pelbagai alasan yang diberikan oleh mereka. Antaranya adalah mereka tidak tahu punca masalah air dan mereka juga menjadikan kemasukan pelajar ke kampus sebagai alasan masalah air berlaku. Setiausaha Perhubungan Awam Timbalan Menteri 1, Alfian Sambas memberi penjelasan bahawa permintaan pengguna yang melebihi pengeluaran adalah punca utama gangguan bekalan air yang tercetus di kawasan tersebut. Apabila berkali-kali Jabatan Air Negeri Sabah menerima aduan secara berterusan, mereka mengambil inisiatif untuk memberikan catuan air dengan menggunakan tangka statik. Air juga dicatukan kepada klinik, sekolah dan taman perumahan. Isu ini dipilih kerana masalah bekalan air yang berpanjangan, bukan seminggu dua, namun melibatkan beberapa bulan untuk isu ini diselesaikan. Selain itu, pengeluaran alasan yang banyak menimbulkan perasaan ingin tahu mengapa pihak Jabatan Air Negeri Sabah tidak bertindak dengan segera selepas menerima aduan pada peringkat awal. Dengan itu, kajian ini penting untuk mengetahui kemahiran komunikasi perundingan yang diaplikasikan oleh Jabatan Air Negeri Sabah untuk mengetahui mengapa pihak mereka lambat memberikan tindakan selepas menerima aduan. Mengenal pasti isu. Masalah air di Sabah, terutamanya di Sepanggar, sudah berlarutan selama bertahun-tahun dan semakin teruk semasa memasuki tahun 2021. Pada awal tahun 2021, Timbalan Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Bong Mokhtar Radin memberi penjelasan bahawa terdapat sebanyak 22 loji rawatan air di Sabah yang mengalami masalah untuk memberi bekalan air bersih beruntutan pencemaran sungai yang menjejaskan operasi loji. Loji air juga sering ditutup akibat musim hujan kerana air sungai mengalami kekuruhan air pada masa itu. Antara loji yang bermasalah adalah di Tuaran, yang mana menjejaskan masalah air yang teruk di Sepanggar. Keadaan loji yang bermasalah membuatkan Sabah menghadapi kekurangan bekalan air sehingga 45%, manakala 30% di Kota Kinabalu. Penduduk di Sepanggar lebih kurang 5,000 penduduk terjejas dengan kekurangan bekalan air di kawasan mereka. Notis catuan air juga tidak dikeluarkan mengakibatkan penduduk tidak mempunyai sebarang persiapan untuk menyimpan bekalan air. Ada yang terpaksa ke pejabat tempat kerja untuk membersihkan diri dan menadah air hujan sebagai bekalan. Pada bulan Mac 2021, Kerajaan Persekutuan digesa untuk tampil dalam membantu untuk menyelesaikan masalah air yang semakin kritikal, kerana ia bukan sahaja menjejaskan penggunaan harian bagi penduduk yang menetap di kawasan tersebut. Menurut Presiden Pertubuhan Kebajikan Ekonomi Semangat Bersatu Malaysia, Datuk Seri Muhammad Jeffrey Rosman, beliau telah memanjangkan aduan kepada pengarah Jabatan Air Negeri Sabah dan pihak mereka memberi alasan bahawa terdapat masalah dengan kontraktor selain beberapa kejadian paip pecah berikutan pembangunan lebuh raya Pan Borneo. Kemerosotan bekalan air jatuh kepada 10 juta liter air sehari, ditambah lagi dengan kekurangan bekalan yang sedia ada, iaitu 10 juta liter air sehari. Secara keseluruhannya, bekalan air yang dibekalkan merosot sebanyak 20 juta liter air sehari. Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah juga mengeluarkan kenyataan bahawa dalam anggaran sebanyak 6 hingga 8 juta liter air dicuri setiap hari di sekitar Sepanggar. Kecurian air tersebut adalah daripada kawasan Sepanggar yang terdapat pendatang asing. Oleh yang demikian, langkah penyelesaian terakhir yang diambil oleh Jabatan Air Negeri Sabah adalah memberikan catuan bekalan air berjadual hingga pertengahan tahun 2022.
Hal ini melibatkan lebih 30,000 pengguna berdaftar di sekitar bandaraya, terutamanya kawasan Sepangal. Tambahan pula, selain daripada menambah kapasiti loji untuk menampung keperluan air penduduk kawasan, pembaik pulihan juga dilaksanakan kerana terdapat loji yang mempunyai kerosakan pada pam penyalur air. Untuk kecurian air pula, pihak Jabatan Air Negeri Sabah telah membuat operasi pemotongan sambungan haram paip di kawasan Setinggan. Namun kawasan Setinggan menyambungkan balik paip mereka pada malam hari. Oleh itu, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Tanah dan Ukur, Polis, Jabatan Imigresen mengambil alih dalam mengambil tindakan ke atas penghuni Setinggan tersebut. Kesan masalah air terbagi kepada dua, iaitu kesan kepada lokal dan kesan kepada antarabangsa. Kesan kepada lokal ialah terjejas kepada penduduk setempat di mana mereka sukar untuk mendapatkan air dan mereka terpaksa menggunakan tadaan air untuk aktiviti seharian mereka. Kesan kepada antarabangsa pula, area di kawasan tersebut akan terjejas kerana imej yang buruk disebabkan tiada air. Lebih-lebih lagi, Universiti Malaysia Sabah terletak di area tersebut. Masalah air yang terjadi di Sepanggar sememangnya memerlukan keprihatinan pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini. Dalam menyelesaikan masalah ini, pihak kawasan Sepanggar menggunakan pendekatan rundingan secara distributif. Hal ini kerana kedua-dua pihak tidak mementingkan perhubungan di antara dua pihak dan pihak penduduk Sepanggar mementingkan kebajikan mereka dalam hal bekalan air. Penduduk Sepanggar juga berusaha untuk menuntut hak mereka sebagai penduduk di kawasan tersebut kerana mereka membayar bil air yang sudah lama bermasalah tersebut tidak diendahkan oleh pihak berwajib walaupun mereka berkali-kali membuat aduan. Di samping itu, alasan yang bertubi-tubi diberikan oleh pihak Jabatan Bekalan Air Sabah membuatkan penduduk muak kerana pihak Jabatan Bekalan Air lebih fokus memberi alasan berbanding menyelesaikan masalah tersebut dengan kadar segera. Malahan apabila adanya penglibatan pihak kerajaan dalam menyelesaikan masalah air di Sepanggar, baru pihak Jabatan Air Negeri Sabah membuat penerangan dan memberi penyelesaian untuk masalah tersebut. Modal keprihatinan berganda juga digunakan oleh Jabatan Air Negeri Sabah kerana mereka tidak bertindak apabila aduan dipanjangkan kepada mereka. Mereka bagaikan mengelak daripada mencari penyelesaian untuk masalah yang timbul di bawah tanggungjawab mereka. Selain itu, mereka bagaikan tidak menghiraukan kesusahan yang dilanda oleh penduduk Sepanggar. Dengan ini, mereka menggunakan strategi tidak bertindak dan menjadi perunding pasif kerana mereka lebih cenderung untuk mendiamkan diri. Masalah bekalan air yang terjadi adalah berpunca daripada kelalaian pihak Jabatan Air Negeri Sabah untuk menyelesaikan isu air setelah menerima aduan daripada penduduk Sepanggar. Melalui penelitian, cara kedua-dua pihak, iaitu pihak Jabatan Air Negeri Sabah dan penduduk Sepanggar berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah bekalan air, teori pengurusan air muka dikenal pasti sesuai dengan interaksi mereka. Melalui teori ini, terlihat bahawa perundingan masalah dan bekalan air ini berlandaskan kelas sosial, iaitu antara kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah diwakili oleh penduduk Sepanggar, manakala kelas tinggi diwakili oleh Jabatan Air Negeri Sabah. Hal ini kerana Jabatan Air Negeri Sabah mempunyai kuasa dalam pengurusan bekalan air di Sabah dan penduduk Sepanggar adalah salah satu pengguna bekalan air yang disalurkan. Melalui penilaian terhadap cara pihak Jabatan Air Negeri Sabah menyelesaikan masalah, didapati mereka seringkali memberi alasan untuk memperlambatkan penyelesaian masalah yang telah diadukan. Setelah mereka mendapat tekanan daripada pihak kerajaan mengenai isu air, mereka seraya upaya memperbaiki air muka dengan mewujudkan kumpulan khas untuk menyelesaikan masalah yang diadukan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kepentingan menyalurkan aduan dengan betul dan konsisten serta tahu kuasa pengguna dapat memartabatkan kepentingan pengguna apabila teraniaya oleh pemberi perkhidmatan. Melalui cara penyelesaian masalah mengenai bekalan air di Sepanggar, penduduk di sekitar kawasan tersebut mengetahui hak mereka sebagai pengguna dengan memanjangkan aduan kepada pihak yang berkenaan. Selain daripada itu, pentingnya ketua kawasan atau wakil rakyat terlibat dalam penyelesaian masalah air yang semakin kritikal supaya tidak berlarutan dan pihak berwajib
tidak memperlambatkan urusan yang sepatutnya diselesaikan. Perkara ini boleh dicontohi melalui Ombudsman Republik Indonesia, di mana jabatan untuk menyiasat aduan rakyat bukan daripada jabatan kerajaan. Malah mereka membangunkan agensi sendiri untuk memberi perkhidmatan setelus yang mungkin. Walhasil, masalah bekalan air yang terjadi di Sepanggar dapat diselesaikan dengan cepat jika terdapat pihak penyiasat yang cepat mengambil tindakan apabila pihak yang berwajib mengendahkan aduan, lebih-lebih lagi jika masalah tersebut telah berlaku dalam jangka masa yang lama.